A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl, ayat yang keempat. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, telah datang azab Allah ataupun kiamat, maka jangan kamu minta disegerakan. Subhanahu, maha suci Allah dan maha tinggi daripada apa yang mereka sekutukan. Pengajarannya pertama, apa sahaja yang dijanjikan oleh Allah pasti akan berlaku. Maka tidak harus bagi orang beriman ada keraguan tentangnya. Kerana Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Yang kedua, haram minta disegerakan sesuatu yang belum tiba waktunya. Apatah lagi meminta disegerakan azab Allah. Apatah lagi meminta disegerakan azab Allah. Kerana Allah lebih mengetahui bila waktu yang sesuai diturunkan azabnya. Yang ketiga, Maha suci Allah daripada kekurangan dan kelemahan sebagaimana yang disangka oleh
orang-orang kafir bahawa Allah tidak mampu menghidupkan semula manusia yang telah mati. Okey, ayat kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maksudnya, dia menurunkan malaikat dengan membawa ruh, iaitu wahyu daripada perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki daripada kalangan hamba-hambanya, agar mereka memberi peringatan bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka adalah mereka bertakwa kepadaku. Pengajarannya pertama, Al-Quran adalah ruh bagi hati. Sebagaimana jasad akan mati tanpa ruh, maka hati juga akan mati tanpa Al-Quran. Yang kedua, sesiapa yang hatinya kosong daripada Al-Quran, sebenarnya dia telah mati di sisi Allah. Walaupun jasadnya masih hidup. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 122. Yang ketiga, hanya hati yang bersih daripada dosa dan syirik ia akan masuk cahaya Al-Quran di dalamnya. Dan akhirnya dia akan memberi peringatan kepada orang lain. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang menghayati Al-Quran, maka Quran akan mengubahnya dan akan menjadikannya manusia yang hebat. Yang kelima, Islam bermula dengan akidah. Islam bermula dengan akidah
mentauhidkan Allah dan berakhir dengan taqwa, iaitu melaksanakan semua perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ayat ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, dia telah menciptakan langit-langit dan bumi-bumi dengan sebenarnya. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Pengajarannya, hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Oh. Jadi, tak dengar. Mic belakang. Mic belakang tak? Hanya dia sahaja, hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Kerana dia sahaja pencipta segala-galanya, termasuk langit dan bumi. Hanya dia, hanya Allah sahaja yang berhak disembah, kerana dia sahaja yang mencipta segala-galanya, termasuk langit dan bumi. Yang kedua, dengar ke? Tak juga. Yang kedua, pengajaran kedua daripada ayat ketiga. Sekiranya Allah berkuasa mencipta langit dan bumi, maka lebih mudah untuk Allah mencipta manusia kali kedua. Okey. Tak dengar juga? Okey. Okey, kita sambut ada buah ayat seterusnya. Ini tak pakai. Okey, ayat keempat surah An-Nahl. Kaitan ayat ni dengan ayat yang lepas.
Kalau daripada awal Allah menceritakan tentang azab ataupun hari kiamat yang pasti akan datang, maka tidak perlu diminta untuk dipercepatkan. Bila tiba masanya, dia akan datang. Kemudian kedua, Allah beritahu kelebihan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan Al-Quran seumpama roh bagi hati manusia. Adanya Al-Quran dalam hati manusia, hiduplah hatinya, dan tanpa Al-Quran matilah hatinya. Kemudian Allah begitu juga mesej Al-Quran yang paling utama ialah untuk menyampaikan kepada manusia bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah sahaja yang berhak disembah. Kemudian seterusnya Allah beritahu apa sebab Allah sahaja berhak disembah. Apa sebab, apa alasan Allah sahaja berhak disembah? Maka Allah beritahu sebab pertama ialah apa dia? Dia adalah pencipta langit dan bumi. Habis. Benda yang paling besar, yang paling jelas menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah ialah ciptaan langit dan bumi. Tapi Allah cipta antara makhluk Allah yang paling mulia bukan langit, bukan bumi, tetapi manusia. Bahkan Allah cipta manusia dan jin sahaja untuk beribadat kepadanya. Adapun langit dan bumi hanyalah sebagai apa? Satu, sebagai tempat untuk manusia menyembah Allah. Kemudahan yang Allah sediakan supaya manusia tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Yang kedua, Allah cipta langit dan bumi sebagai pembuktian kenapa perlu disembah Allah sahaja. Maka ayat seterusnya Allah cerita tentang kita pula. Sekarang aku nak cerita pula tentang kamu, yang sebenarnya aku cipta kamu untuk sembah aku. Adapun langit bukan untuk sembah aku. Langit adalah alat untuk kamu tinggal di situ supaya kamu dapat menyembah aku dengan selesa. Okey, sekarang Allah cerita tentang manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqa. Dia telah mencipta al-insan, manusia. Bila sebut manusia, umum, termasuk semua jenis manusia. Dan Allah cipta manusia daripada apa? Min nutfah, daripada nutfah, air mani. Allah cipta manusia daripada air mani. Maka lepas tu apa jadi? Faiza, maka tiba-tiba huwa, dia, iaitu manusia, khasimun mubin. Khasimun mubin. Tiba-tiba manusia yang dicipta daripada air mani menjadi pembantah, penentang. Pembantah mubin, yang nyata. Pembantah kepada apa ni? Pembantah kepada Allah. Sebab yang mencipta manusia ialah Allah, khalaqa. Jadi manusia yang membantah tu dicipta oleh siapa? Allah. Jadi sepatut manusia bersyukur sebab dia ada tu, Allah yang cipta dia. Yang kedua, Allah nak bagi tahu manusia dicipta bukan daripada benda yang mulia, bukan daripada benda yang hebat.
daripada air. Kemudian air pula air mani. Dan Allah sebut dalam surah lain, mimma'im mahin, air yang hina. Tapi bila besar, bila berakal, bila boleh berfikir, tengok-tengok, yang pertama dia lawan ialah pencipta dia. Biasa bila anak derhaka pada mak bapak, manusia cepat nampak anak derhaka kan. Tapi yang sebenar yang paling ramai derhaka ialah manusia derhaka pada Allah. Tapi macam benda tu kecil. Yang besar ialah anak derhaka pada mak bapak. Sebab tu mak bapak ni paling sakit hati bila anak degil. Kenapa? Kadang-kadang menangis. Kadang-kadang mak bapak ni rasa hidup tak ada guna sebab semua anaknya derhaka padanya. Kenapa? Sebab dia rasa dia yang melahirkan anak, bukan dia mencipta, dia hanya melahirkan. Duduk depan, Dik. Ni tak ada kursi ni. Kursi yang duduk ni boleh duduk 3-4 orang. Kursi duduk. Mana? Kursi bersila tu. Dalam staf, keluarkan. Saya tak tahu sebab apa full house. Kan ada jamuan malam ni. Berani. Dia orang dah tahu lah. Okey. Jadi bila anak derhaka kepada mak bapak cukup terasa. Sebab dia rasa dia melahirkan, dia membesar, dia habis masa, habis umur, habis tenaga, habis duit, habis wang ringgit kan. Tengok-tengok lepas 20 tahun anak tak dengar cakap. Tapi mak sendiri penderhaka tegar kepada Tuhan. Betul? Dia tak rasa. Mungkin sebab mak bapak tu derhaka pada Allah, menyebabkan anak pun derhaka pada ibu bapa. Padahal nak banding jasa Allah kepada manusia dibanding dengan jasa mak bapak kepada anak, jauh lebih besar jasa Tuhan. Tapi bila manusia derhaka pada Allah, dia tak rasa pun. Orang tak dengar cakap dia, dia cukup sensitif. Ini dipanggil apa ni? Manusia tak sedar diri. Ramai manusia tak sedar diri. Ni, fa iza huwa khasimun mubin. Okey, cuba tunjukkan hadis. Okey. Hadis ni menghuraikan ayat Al-Quran tadi. An Busrin bin Jihash Al-Qurashi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bazaqa yawman fi kafi. Daripada Busrin bin Jihash Al-Qurashi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bazaqa ni meludah. Satu hari Nabi meludah fi kafi, di tangannya. Keluar air liur lah. Fawada'a alaiha usbu'ahu. Lepas Nabi ludah di tangannya, Nabi ambil jari telunjuk, Nabi tunjuk ke air liur tu. Summa qal, kemudian Nabi berkata, Allah berfirman, Ibn Adam, Allah berkata, hadis kudusi, Anak Adam, anna tu'jizuni. Wahai anak Adam, bagaimana kamu boleh melemahkan aku? Kata Allah. Bagaimana kamu boleh
melemahkan aku. Wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Aku cipta kamu macam ni, macam air liur ni. Air mani sama dengan air liur, air kan? Jadi Nabi ludah kat tangan, kemudian Nabi tunjuk. Allah berkata, wahai anak Adam, macam mana kamu rasa gedeber nak lawan aku? Sedangkan aku cipta kamu daripada ni, air ni. Air liur tu, air mani seumpama air liur. Khalaqtuka min misli hadhihi, seperti air liur ni. Hatta sehinggalah iza sawaituka, sehingga aku sempurnakan ciptaan engkau, wa adaltuka, dan aku lengkapkan ciptaan engkau, dan jadi orang dewasa, boleh berakal, boleh bercakap, ada kuasa. Tiba-tiba engkau masyaita, engkau berjalan baina burdaini, di antara dua pakaian. Walil ardi minka wa'id, dan di atas muka bumi bagi engkau ada suara, engkau cakap orang dengar. Maka tiba-tiba engkau khasimun mubin, engkau menjadi pembantah tegar kepada aku. Fajama'ta, engkau kumpul harta, wa mana'ta, dan engkau halang, engkau kumpul dan tak bagi pada orang ataupun hak orang lain. Hatta sehinggalah iza balagatit taraqiyah, sehinggalah nyawa engkau sampai ke halqum. Dan ketika itu engkau berkata apa? Atasaddaq, sekarang aku nak sedekah. Maka kata Allah, wa anna awanus sadaqah, sekarang bukan waktu untuk kamu bersedekah, sebab nyawa dah sampai ke halqum. Begitulah manusia. Manusia sombong sebab apa? Sebab dia tak sedar diri. Dia dicipta daripada air. Antara air, kalau kita dicipta daripada air ludah dengan air mani, yang mana lebih mulia? Dua-dua tak mulia. Kan? Siapa simpan air ludah dia? Semua dia buang kan? Semua dia buang. Cuma air mani lagi hina. Jadi kenapa tiba-tiba nak bantah, nak lawan aku? Kalau kamu sedar diri, kamu asalnya dicipta daripada air mani, kamu tak akan melawan aku. Okey. Cuba buka surah Yasin. Ayat 77. Siapa yang dah hafal tak payah buka. Awalam yaral insan. Cuba tengok maksud dia. Awalam yara. Kalau awalam yarau, awalam yara, alam tara. Sebenarnya ayat ni Allah nak suruh apa? Allah nak suruh apa? Alam tara, awalam yarau. Allah nak kita berfikir. Sebab punca manusia sombong, sebab otak dia malas berfikir. Jadi Allah suruh manusia berfikir. Wahai manusia, tidakkah manusia berfikir? Anna, sesungguhnya kami, khalaqnahu, kami menciptanya min nutfah, daripada air mani. Fa iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia menjadi pembantah, melawan aku dengan jelas. Apa maksud melawan aku dengan jelas? Khasimun mubin, dia lawan aku bukan setakat lawan, tapi dalam keadaan yang nyata. Maksudnya apa? Maknanya antara dia sembah, kalau dia tak sembah Tuhan, dia sembah apa? Dia sembah apa? Berhala. Jadi beza tak sembah berhala dengan sembah Tuhan? Kalau dia tanya pada orang musyrikin, siapa yang mencipta langit? Dia akan jawab apa? Allah. Mula dia jawab Allah. Dia tak kata berhala kan? Tapi akhirnya anggota badan dia sembah apa? Mana apa yang dia tinggal tu cukup jelas, nyata, bukti. Allah lah yang layak dia sembah. Dan apa yang dia sembah memang jelas tidak layak disembah, sebab dia yang buat berhala tu. Antara berhala dengan pembuat berhala, mana lebih kuat? Jadi sepatut siapa sembah siapa? Dua-dua tak patut. Manusia sembah berhala tak patut, berhala sembah manusia pun
Tapi dari segi logiknya, sepatutnya setelah orang buat berhala, berhala kata apa? Sebab aku dibuat oleh kamu, aku kena sembah kamu. Betul? Kalau berhala cakap macam tu, manusia sembah lagi tak berhala? Dia cabut lari je. Okey, lepas tu tengok manusia sombong, khasim. Dia bantah Tuhan dengan jelas. Sehingga wadharaba lana masalan. Ini surah Yasin kan? Cuba terjemah sikit. Wadharaba. Apa dia? Dia membuat. Daraba ni dia membuat lana bagi kami masal. Contoh. Dia tu siapa? Tak. Biasa dalam Quran daraballahu masalah, Allah yang buat perumpamaan, tapi dalam ayat ini bukan Allah. Manusia yang sombong yang membantah Tuhan tu. Yang asalnya dicipta daripada air mani, sampai tahap sombongnya dia buat contoh. Manusia buat masal kepada kami, kepada Tuhan. Sombongnya dan melampaunya manusia. Dia buat contoh pada kami, dan dalam keadaan itu wanasya khalqahu, dia lupa ciptaannya yang kami ciptanya daripada, dia lupa ciptaannya daripada air mani. Qal, apa contoh yang dibuat oleh manusia yang sombong ni? Qala man yuhyil izama, siapa yang boleh? Ada mengatakan ini adalah Ubay bin Khalaf, antara pembesar Quraisy. Dia ambil tulang-tulang manusia yang dah reput, dia tunjuk depan Nabi Muhammad. Dia tabur depan Nabi Muhammad tulang yang reput. Itu dia buat contoh. Kemudian dia tanya, man yuhyil izama, siapa yang boleh hidupkan tulang-tulang ini? Wahya ramim, dalam keadaan tulang tu dah hancur. Boleh faham? Sampai tahap tu dia mencabar. Tengok tulang dia dah hancur, tak masuk akal. Allah boleh mencipta kembali seperti asal. Maka Allah menjawab, qul, wahai Muhammad, jawab begitu pada mereka. Yang menghidupkan tulang yang hancur ialah siapa? Allah tak kata Allah, tapi Allah kata yang akan menghidupkan tulang manusia yang dah hancur ialah allazi ansha'aha awal marrah, yang mencipta tulang tu kali pertama. Maksudnya apa? Logik tak? Kali pertama Allah berkuasa mencipta manusia daripada tidak ada apa-apa. Maka untuk cipta kali kedua lebih sukar ke lebih senang? Lebih senang. Betul kan? Yang akan menghidupkan semula ialah yang menciptanya kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah bagi setiap apa yang dia cipta sangat, mana asas untuk mencipta apa-apa ialah ilmu. Jadi Allah mampu mencipta sebab apa? Allah mengetahui segala-gala, ilmu yang dulu, yang sedang dan yang akan datang. Okey. Jadi daripada ayat ni sebenarnya Allah nak bagi tahu apa ni? Allah nak bagi tahu manusia ni mudah lupa diri. Puncanya apa? Punca manusia mudah lupa diri, bahkan menjadi khasimun mubin. Apa punca? Tak sedar diri, apa puncanya? Dia rasa dia rasa diri dia cukup. Kenapa? Apa sebab dia rasa dirinya cukup? Apa sebab dia sombong? Dia tak berfikir. Dia tak berfikir tentang apa? Tak, tentang asal usul dia. Sebab tu banyak ayat Allah sebut asal usul cipta manusia. Allah cipta manusia daripada apa? Air mani. Jadi kalau manusia berfikir tentang dirinya, manusia akan sedar diri dan beriman. Sebab tu memikirkan tentang apa saja ciptaan Allah adalah memikirkan apa saja ciptaan Allah adalah ibadat. Allah suruh tak kita berfikir tentang diri kita? Allah suruh tak? Ayat apa, surah apa? Saya nak tanya, pernah tak kita fikir tentang ciptaan diri kita?
Pernah? Okey, macam mana cara berfikir? Boleh bagi tips. Pernah? Berfikir tentang ciptaan kita. Mana tak pernah lah tu. Kalau pernah, boleh bagi tahu. Tak pernah kan? Cuba buka surah Az-Zariyat. Ayat 21. Ayat pendek je. Allah kata apa? Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu, afala tubsirun, tidakkah kamu tubsirun apa dah? Kamu melihat, memerhati. Cuba perhati diri kamu. Macam mana kamu boleh jadi macam sekarang ni? Ada hidung, ada mata, ada gigi, ada jari 5, di jari ada kuku kan? Tapak tangan ni lembut, tapak kaki keras. Daripada kecil membesar sampai satu tahap, tak besar-besar dah. Pernah berfikir? Jadi Allah kata pada diri kamu, kamu tak fikir ke? Jadi kita merenung tentang ciptaan diri kita, itu adalah ibadat. Cuba buka surah At-Tariq. Ayat 4 ke? Surah At-Tariq. In kullu nafsin. Cuba terjemah. Tidaklah setiap jiwa lamma. Lamma tu mana? Illa. Tidaklah setiap jiwa kecuali alaiha hafiz. Ke atas setiap jiwa itu ada hafiz apa dah? Penjaga. Siapa? Siapa tu? Tak, malaikat. Tidak ada setiap orang, malaikat semuanya ada malaikat yang menjaga. Tugas malaikat apa dah? Kiraman katibin. Tak ada pun seorang malaikat mesti ada. Malaikat yang tugasnya mencatat. Maka Allah perintah falyanzuril insan. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, ini yanzur ni fi'il apa ni? Fi'il apa? Apa tanda dia? Ya. Tapi bila ada lam kat depan, fi'il mudhari' asalnya akhir biasanya baris depan, tapi sekarang mati sebab masuk lam. Lam ni dia panggil apa? Bukan. La nafiyah macam ni, lam alif. Ini lam saja. Siapa tahu Lam? Lamul amri. Apa makna lamul amri? Perintah. Bila perintah kena terjemah macam ni. Maka hendaklah yanzur, perhati. Hendaklah manusia perhati. Itu perintah tu. Perhati tentang apa? Mimma khuliqa. Dari apa dia diciptakan? Tadi Allah kata perhati diri kamu. Sekarang Allah kata apa? Perhati apa? Kamu ni sebenarnya dicipta daripada apa? Pada emas ke? Perak ke? Ataupun daripada air mani yang hina? Maka Allah jawab, khuliqa. Manusia dicipta mimma'in dafiq, daripada air yang terpancar. Yakhruju, yang keluar min bainas sulbi wat tara'ib. Air mani itu keluar daripada tulang sulbi dan wat tara'ib, tulang belakang. Cuba perhati supaya kenapa Allah suruh kita perhati tentang asal ciptaan kita? Sebab supaya kita sedari kita tak hebat pun. Kalau Allah nak mati masa kita dalam kandungan, mati dah. Kalau lepas melahirkan Allah nak matikan kita, sebaik lahir matilah kita. Jadi kenapa nak sombong? Dan kalau kita umur panjang pun akhirnya mati, akhirnya masuk kubur juga. Kenapa nak sombong? Kenapa nak lawan Tuhan? Okey. Jadi perhati apa saja ciptaan Allah adalah ibadat. Dapat pahala. Perhati Allah sebut dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibil. Kenapa mereka tak perhati pada unta? Bukan perhati unta dan naik, tak. Perhati macam mana Allah cipta dia.
kaifa khuliqat. Kemudian wa ila sama, perhati pada langit bagaimana. Bukan tengok langit saja, tapi fikir bagaimana Allah boleh tinggikan langit 7 lapis tanpa tiang. Hebatnya Tuhan. Wa ilal jibali, dan perhati ke gunung. Allah suruh perhati, bukan panjat. Perhati pada gunung, kaifa nusibat, bagaimana Allah pasakkan gunung sehingga berlaku apa pun tak goyang gunung tu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan perhati pada bumi, bagaimana Allah hamparkan sehingga kita boleh hidup selesa. Pada makanan Allah suruh perhati tak? Ada tak ayat yang Allah suruh perhati pada makanan yang kita makan setiap hari? Ada. Ayat apa, surah apa? Falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia perhati ila ta'ami, kepada makanannya, bukan tengok dan ambil gambar lepas tu post. Itu bukan perhati, itu dah asyik hantar gambar, kongsi gambar, bukan kongsi makanan. Kan? Kadang-kadang menyakitkan hati orang. Asyik tunjuk dia makan je. Dan asyik hantar gambar je, dia makan di situ, makan di sini, udang galak, macam-macam. Jadi yang tengok tu dah setahun tengok gambar dia. Kan? Yang Allah suruh bukan ambil gambar, Allah suruh apa? Perhati makanan. Perhati macam mana? Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Bagaimana bermulanya makanan tu? Bagaimana kami turunkan hujan? Tengok. Daripada udang ke, sayur ke, semua bermula daripada hujan. Anna sababnal ma'a sabba. Summa syaqaqnal arda. Kami belahkan bumi sehingga tumbuhan tu keluar. Kalau kami tak belah, tumbuhan tak keluar. Sampai habis. Okey, sekarang kita perhati ciptaan kita. Cuba buka surah Al-Mu'minun. Tengok, Allah cerita, Allah suruh kita perhati bagaimana Allah cipta kita. Dan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Allah sebut detail proses ciptaan manusia. Semma, terjemah, semma. Kemudian khalaqna, kami telah ciptakan. Tadi ayat tadi Allah kata kami cipta manusia daripada air mani, tapi prosesnya dalam ayat ni. Kemudian kami cipta air mani itu menjadi alaqah. Alaqah apa dia? Segumpal darah. Daripada air mani tiba-tiba menjadi darah yang berwarna merah. Fa khalaqna, kemudian lalu kami ciptakan alaqah, segumpal darah menjadi mudghah. Mudghah apa? Ha? Segumpal daging. Mudghah ni segumpal daging yang boleh dimamah, yang dikunyah. Mana kecil je. Subhanallah. Daripada air mani bertukar kepada darah. Bertukar warna, bertukar rupa. Kemudian daripada darah bertukar menjadi daging. Bertukar lagi rupa je, bentuknya. Kemudian fa khalaqnal mudghah. Lalu kami ciptakan pula, kami jadikan mudghah, seketul daging itu menjadi izama. Daripada daging yang lembut bertukar menjadi tulang yang keras. Daripada bahan yang sama, bermula daripada apa? Air mani. Kemudian fakasawnal izama lahma. Setelah bertukar menjadi tulang, kami balutkan tulang itu dengan daging. Kenapa? Kenapa Allah balutkan daging, tulang dengan daging? Kalau badan kita tak ada tulang, apa jadi? Ha? Tak boleh nak berdiri, tak boleh nak bergerakkan. Okey. Kalau ada tulang, tak ada daging pula? Cuba bayangkan, saya berjalan dengan tulang saja. Apa jadi? Seorang pelajar pun tak ada, kan? Jadi tulang tu fungsinya, daging tu yang membalut tulang fungsinya apa? Satu, untuk balut tulang. Daging, contoh. Kalau kita jatuh, kalau tak ada daging, apa jadi? Tulang tu patah terus. Kebanyakan orang jatuh tak patah lagi. Sebab apa? Ada daging. Yang kedua, fungsi daging ialah untuk
mencantikkan wajah kita. Sebab kalau kita tulang saja, tak ada siapa nak kahwin. Kita tak nak kahwin dengan dia, dia pun tak nak kahwin dengan kita. Kemudian summa, lepas tu ansha'nahu khalqan akhar. Lepas tu keluar daripada perut ibu, maka kami cipta makhluk yang baru yang belum ada sebelum itu. Lengkap, ada mata, ada kepala, kan ada gigi. Gigi itu daripada mana asalnya? Air mani juga. Biji mata daripada apa? Air mani juga. Rambut, kuku. Soalan dia, kenapa Allah buat proses tu? Daripada air mani tukar jadi darah, tukar jadi daging, tukar jadi tulang, kemudian ada kepala, ada gigi. Kenapa berlaku proses tu? Boleh tak Allah cipta daripada air mani terus jadi orang terus? Tak ada proses bertukar darah ke tulang ke, tak ada. Boleh tak Allah tukar terus? Senang, tak payah tunggu 9 bulan. Keluar-keluar terus boleh berjalan, kan? Kenapa? Mana lebih menunjukkan Allah tu hebat? Allah cipta daripada air mani terus bertukar jadi orang, daripada ada proses air mani, darah, darah jadi daging, daging jadi tulang, lepas tu jadi orang. Mana yang menunjukkan Allah lebih hebat? Jadi proses itu sebenarnya Allah nak tunjuk apa? Kebesaran dia supaya kita kenal dia. Betul? Sebab tu Allah begitu detail. Tapi kita pernah berfikir tak proses ni yang Allah sebut dalam ayat ni? Pernah berfikir? Tak, kan? Punca manusia degil, jadi khasimun mubin, sebab dia jarang berfikir tentang ciptaan Allah, termasuklah ciptaan dirinya. Ni saya ni boleh bercakap, boleh mengajar sekarang. Tahu tak? Asal saya ialah boleh bercakap ni. Jadi jangan sombonglah. Walaupun saya boleh mengajar, boleh bercakap, ramai orang mendengar, jangan sombong. Sebab saya ni asalnya air mani yang hina. Jangan sombong. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka berkatlah kebaikan yang banyak bagi Allah yang ahsanul, sebaik-baik pencipta. Okey, angkat sikit ayat 15. Summa innakum, lepas Allah cipta dan manusia terhidup, lepas tu apa jadi? Summa, kemudian, innakum, sesungguhnya kamu ba'da zalika mati. Ada seorang yang tak mati-mati? Tak ada, kan? Atuk kita, moyang kita semua dah mati. Tak ada siapa yang menungkat langit. Ada seorang yang belum mati. Siapa? Nabi Isa AS. Dia belum mati, bukan tak mati. Dan ada orang mengatakan ada seorang lagi selain pada Nabi Isa. Itu memang tak ada dalil. Menyeksakan diri, kan? Ya Allah tak sebut, dia korek. Habis 1 jam dia cerita bab Khidir masih hidup. Dalil pun tak ada. Lepas tu semua lepas mati habis macam tu? Tak. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun. Tak selesai setakat mati. Lepas mati ada hari kebangkitan. Untuk apa? Jadi kalau kita fikir, tak jadi nak buat dosa, tak jadi nak sombong. Nak sombong ke mana? Akhirnya masuk tanah, dia dibangkitkan. Saya nak cuba turun sikit ayat. Okey. 15 dan 16. Kalau kita belajar bahasa Arab, dalam ayat 15 ada berapa huruf taukid, huruf penegasan? Jawab yang kita dah belajar. Yang tak belajar jangan jawab. 1 inna. Lagi? Zalika bukan huruf taukid. Lam. 2, kan? Sama dengan surah Wal Asri. Innal insana la fi khusrin. Okey, 2 penegasan. Okey, ayat 16 berapa? Berapa? 1. Ada lam. Okey, kaedah dia,
kadang-kadang Allah guna satu huruf penegasan, kadang-kadang Allah guna dua, kadang-kadang sampai tiga. Bergantung pada apa? Bergantung pada setakat mana manusia itu percaya. Okey. Pasal mati Allah guna dua huruf penegasan, inna dengan lam. Pasal hari dibangkitkan Allah guna satu. Sebenarnya antara mati dengan hari kebangkitan, yang mana manusia tak percaya? Apa dia? Hari kebangkitan kan? Adapun mati, manusia percaya tak? Kalau mati manusia percaya, kenapa Allah guna dua huruf penegasan? Sepatut dah percaya, tak payah guna huruf penegasan ataupun satu je. Dah hari kebangkitan, manusia tak percaya tapi Allah guna satu pula. Faham soalan? Jawab. Tengok bahasa itu terdebur tu. Kalau dia tafsir, dia tak hurai macam tu. Semua manusia percaya mati, betul? Tanyalah orang kafir. Sebab apa semua percaya pada mati? Apa dia? Nampak bapa dia mati, atuk dia mati, moyang dia mati, tak ada seorang pun yang hidup. Semua percaya. Yang tak percaya ialah hari kebangkitan. Macam tadilah dia kata tulah dah hancur. Mana mungkin boleh dicipta kembali. Tapi soalnya kenapa yang mati manusia percaya Allah guna dua. Yang kebangkitan manusia tak percaya Allah guna satu je, huruf penegasan. Siapa boleh jawab ni dia boleh khatam tadabbur dan tak payah datang dah lepas ni. Apa dia? Kebanyakan manusia dia tahu dia akan mati, tapi perbuatan dia tu tak. Manusia percaya akan mati, tapi perbuatan dia macam tak percaya. Buktinya apa? Dia tak buat persiapan. Betul? Termasuk orang Islam. Cuba tanya orang Islam, percaya tak mati? Mati? Percaya. Kenapa tak solat lagi? Tunggu saat-saat terakhir. Dan kalau dia percaya, dia buat apa? Semua yang buat maksiat ni tak percaya sebenarnya. Mulut dia kata percaya tapi perbuatan dia menidakkan. Betul kan? Majoriti, sebab tu ramai manusia masuk neraka. Sebab mulut percaya tapi persiapan macam tak percaya. Okey? Adapun hari kebangkitan, manusia tak percaya tapi Allah bagi satu je huruf penegasan. Kenapa? Sebab hari kebangkitan ni sebenarnya tak perlu dibuktikan. Dan memang dari segi logik mesti ada hari kebangkitan. Sebab apa? Mesti ada. Tak perlu pembuktian. Sebab apa? Mesti ada. Sebab Allah tu Maha Adil. Kalau tidak ada hari kebangkitan, Allah tidak adil. Betul? Berapa ramai yang zalim terlepas kat dunia dan tak ada hari pembalasan. Adil tak Allah? Berapa ramai yang buat amal soleh, yang buat kebaikan, tak ada hari pembalasan. Dia tak dapat apa-apa. Adil tak Allah? Jadi hari akhirat wajib ada supaya Allah boleh bagi keadilan yang sewajarnya. Jadi pasal hari kebangkitan, walaupun manusia tak percaya, tapi dari segi logik akal mesti ada. Kalau tak ada, mustahil bagi Allah. Sebab itu akan berlaku kezaliman. Okey. Kita balik pada ayat kita. Habis. Lepas cerita pasal manusia. Maka yang kedua, nikmat seterusnya ialah Allah cerita benda yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Apa dia? Binatang. Wal an'am. Dan an'am ni binatang ternak. Khalaqaha. Dia juga menciptanya. Allah cipta untuk siapa? Untuk kamu.
Allah tak sebut semua haiwan, tapi Allah sebut binatang ternak. Apa binatang ternak? Lembu, kambing, unta. Ayam tak masuk. Ayam tak masuk. Saya tak tahu zaman Nabi ada tak ayam. Binatang ternak ni 3 jenis lah. Unta, lembu kerbau, kambing biri-biri termasuk. Jadi Allah kata kami ciptakan binatang ternak lakum untuk kamu. Apa faedahnya? Fiha, padanya, pada binatang ternak itu, dif'un. Apa makna dif'un? Dif'un ni pakaian untuk tahan daripada sejuk. Dia terjemah apa tu? Yalah. Bila cuaca sejuk, pakaian tu boleh menghangatkan badan. Jadi pakaianlah. Pakaian sejuk. Biasa pakaian sejuk tebal kan? Dan biasa yang tebal tu daripada apa? Kulit binatang. Jadi Allah beritahu antara nikmat yang Allah cipta untuk manusia daripada binatang ternak ialah kulitnya boleh jadikan pakaian. Kemudian wa manafi'. Manafi' ni jamak. Kalau satu, manfaatun. Kalau satu, manfaatun. Kalau banyak, manafi'. Yang mana jadi bahasa Melayu? Ni jadi bahasa Melayu. Cuma dia baca lain sikit kan? Apa dia? Manfaat. Kalau bahasa Arab, manfaatun. Jadi satu, faedah binatang ternak ialah pakaian. Yang kedua, manafi'. Manfaat. Allah tak sebut manfaat apa. Bila Allah sebut umum tu mana? Semua sekali. Apa dia? Terlalu banyak kan? Susunya, dagingnya, wa minha, dan darinya. Dari binatang ternak itu tak kulun kamu makan. Semua boleh makan kan? Unta, lembu, kambing, biri-biri, semua boleh makan kan? Kenapa binatang ternak ni je? Allah kata kami cipta binatang ternak untuk kamu. Cuba buka surah Yasin ayat 71. Tengok Allah suruh kita berfikir. Awalam yarau. Terjemah, apakah tidak mereka berfikir? Sebenarnya ayat ni, satu, Allah suruh manusia berfikir. Yang kedua, Allah nak mencela manusia yang tak berfikir. Berfikir tentang apa ni? Tentang ciptaan Allah. Kenapa tidak mereka berfikir? Anna, sesungguhnya kami khalaqna. Kami cipta lahum, untuk mereka. Kami cipta untuk mereka mimma, dari apa yang amilat aidina, yang dilakukan oleh tangan-tangan kami. Apa dia? An'aman. Apa dia? Binatang ternak. Kenapa manusia tak berfikir? Kami cipta dengan tangan kami untuk manusia binatang ternak. Dan akhirnya fahum, maka manusia mereka itu laha, bagi binatang ternak itu malikun. Apa makna malikun? Malik, dia boleh memiliki. Memiliki apa ni? Binatang ternak. Kenapa manusia boleh memiliki binatang ternak? Unta, lembu, kambing. Sebab Allah sebut ayat seterusnya, wazallalnaha lahum. Kami apa? Kami tundukkan binatang ternak tu untuk mereka.
Sehingga setelah kami tundukkan daripada binatang ternak itu, rakubuhum, mereka jadi tunggangan. Apa dia yang ditunggang? Tak binatang ternak. Unta. Lembu? Lembu boleh naik ke? Tarik kereta. Tapi kalau ada juga orang naik lembu kan? Orang bandar tak adalah. Wa minha, dan darinya yakulun, mereka makan. Okey. Subhanallah, tengok Allah sebut semua ni supaya apa? Allah kata kami ciptakan untuk kamu binatang ternak dan kami tundukkan binatang tu. Walaupun unta tu besar, tapi mudah tak kita nak bela dia? Mudah tak kita nak sembelih dia? Kadang-kadang yang tarik unta tu budak kecil kan, unta besar. Tapi kalau kalau anjing yang kecil, boleh tak orang tua tarik? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah tak jinakkan dia. Kenapa Allah tak jinak? Sebab Allah cipta anjing bukan untuk kamu makan. Harimau, boleh tak kita tarik dia? Harimau ke singa ke? Boleh? Berani? Kenapa? Sebab Allah bukan ciptakan singa dan harimau untuk makanan kita. Jadi Allah tak tundukkan binatang tu. Nikmatnya apa? Semua binatang yang untuk kita makan, Allah tunduk dan jinakkan. Kalau Allah jadikan lembu ni macam harimau, unta pun macam harimau, kambing pun macam serigala, agak-agak apa jadi kita? Kenapa tak makan? Berapa hari? 3 hari. Kenapa? Semua liar-liar, susah nak tangkap. Boleh mati, betul tak? Jadi Allah sebut ni supaya apa? Kita bersyukur, jangan sombong. Betul kan? Ada binatang boleh makan. Tapi liar juga. Seperti dia tak hidup di kawasan kita. Dia hidup dalam hutan. Tapi dia halal dimakan. Apa dia? Kijang. Rusa kan? Maka Allah permudahkan untuk kita dapatkan juga. Walaupun dia liar. Caranya apa? Memburu. Kalau kita tembak ke ataupun manah ke dengan baca bismillah, boleh makan tak? Ataupun kita lepaskan anjing beruan, dia pergi terkam rusa tu, dia gigit dan rusa tu mati, boleh tak kita makan? Kenapa dibolehkan pula? Subhanallah, rahmat Allah pada kita. Rusa aku halalkan, tapi dia sukar, liar, maka aku permudahkan dengan anjing beruan. Kalau rusa dihalalkan tapi kena sembelih, agak-agak boleh makan tak rusa? Kena tangkap, kena sembelih dulu kan? Tak boleh. Jadi kalau anjing memburu, kita latih dia, kita lepas baca bismillah, dia terkam rusa, rusa pun mati, boleh tak kita makan rusa tu? Boleh. Walaupun tanpa disembelih. Dah diam dah. Semula rusa, bila kita lepaskan anjing yang kita latih sebagai anjing beruan dan kita baca bismillah, dia terkam rusa tu dan rusa tu mati. Boleh tak kita makan rusa walaupun tak disembelih? Kau kena sembelih dulu. Sembelih buat apa, dah mati kan? Boleh kan? Betul kan ni? Ada dalil ke? Ada dalil? Pak ya? Oh, senang-senang cakap boleh. Tahu dalil tak tahu ke mana? Ada dalil. Surah Al-Ma'idah ayat ke-5. Itu rahmat Allah. Okey. Dan Allah kata lagi, kita sambung ayat ni. Walahum, dan bagi manusia dalam pada binatang ternak itu manafi'u, ada manfaat yang lain banyak lagi, dagingnya, kenderaannya, wa masyaribu, dan minuman, susu unta. Afala yashkurun, maka kenapa manusia tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang begitu banyak? Jadi Allah kata, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah,
kamu tak akan terhitung. Jadi kalau nak hitung nikmat Allah pun tak mampu, nak mensyukuri semua nikmat lagi tak mampu. Jadi jangan suka-suka minta nikmat yang baru. Nikmat yang ada pun masih belum kita mensyukuri sepenuhnya. Okey. Kita balik pada ayat kita. Walakum. Apa lagi nikmat? Daripada binatang ternak. Walakum. Dan bagi kamu fiha, padanya. Padanya ni balik pada apa? Pada an'am, binatang ternak tu ada jamal. Tadi ada faedah pakaiannya, sebagai tunggangan, sebagai bahan untuk kita makan, untuk kita minum. Sekarang faedah lain apa dah? Jamal. Jamal. Bukan jamal. Ada jamal? Ada? Tak ada? Tak, ni cantik ke unta? Apa beza cantik dengan unta? Kalau jamal, jamalun unta. Kalau ada alif, jamal, kecantikan. Innallaha jamilun, Allah itu indah. Wa yuhibbul jamal ke wa yuhibbul jamal? Baca bagi betul. Yang kata Allah cintakan unta, bukan. Allah cintakan keindahan. Okey, bagi kamu pada ternakan itu ada kecantikan, keindahan ataupun perhiasan. Bila ni? Hina ketika turihuna, kamu bawa pulang. Bawa pulang dari mana ke mana? Daripada tempat dia makan rumput balik ke kandang. Dan wahina, dan ketika tasrahun, kamu melepaskan ataupun kamu bawa ke tempat dia makan daripada kandang. Yang tu kamu bawa pulang daripada ladang ataupun tempat dia makan balik ke kandang. Yang ni tasrahun, kamu bawa daripada kandang pergi ke pada rumput. Okey, apa maksud ni? Allah nak bagi tahu nikmat, antara nikmat binatang juga, binatang ternak ialah ada keindahan, ada kecantikan. Mungkin kita tak rasa, tapi yang akan rasa ni siapa? Pemilik dia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 46. Okey. Tadi surah Yasin, sekarang surah Kahfi. Al-malu, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup. Ini sama dengan jamal tadi. Mal, harta ni sebenar adakah duit saja? Tak. Unta pun harta, kambing pun harta, kereta pun harta. Tapi Allah kata semua itu adalah perhiasan. Bila perhiasan cantik tak? Jadi kalau orang ada kambing banyak ataupun unta banyak, dia tengok petang-petang, oh seronok je. Sebab apa? Sebab itu ada kekayaan harta dia. Dan kenapa Allah sebut petang dulu? Bawa balik daripada tempat makan ke kandang. Kemudian yang kedua Allah sebut daripada kandang bawa ke tempat makan. Kenapa petang dulu? Mana kambing dan unta dan lembu lebih indah pemandangannya? Pagi ke petang? Kenapa? Petang. Kalau pagi? Tak. Allah kata cantik itu masa
Dua waktu. Pertama, waktu bawa balik ke kandang. Yang kedua, waktu pagi bawa keluar daripada kandang pergi ke padang. Dua-dua tu cantik, tapi Allah sebut yang petang dahulu. Itu tadabbur. Kenapa sebut petang dulu? Semua tak ada pengalaman. Ada siapa pengalaman pernah bela kambing ke lembu? Kombinasi kambing dengan rumput tu. Kombinasi haiwan tu dengan Bagi kawasan. itik pula petang. Dia tak ada kaitan dengan itik. Dia kembali kepada dia yang cantik. Masa balik tu. Balik. Sebenarnya saya tak tahu. Sebab saya tak ada pengalaman. Tapi ahli tafsir mengatakan petang. Allah sebut petang dulu. Sebab binatang tu bila balik petang dalam keadaan kenyang. Bila dia keluar pagi dalam keadaan dia lapar. Jadi yang balik kenyang tu lebih menceriakan mereka. Bila binatang ceria, tuan dia pun ceria. Kan? Allah nak bagi tu nikmat tu. Tapi sekarang, bagi kita yang tak ada kambing, tak ada apa, Allah kata dalam surah Al-Kahfi, harta tu adalah perhiasan hidup. Bila perhiasan hidup, dia menggembirakan. Apa dia bagi kita? Tengok kereta, kan? Tengok kereta. Woi, seronoknya. Lepas tu tengok kereta orang lain kancil, lagi seronok. Betul kan? Tengok rumah, seronoknya, jamal. Itu adalah nikmat yang Allah nak apa? Bukan kita sombong, tapi kita semakin bersyukur. Wal baqiyatu, itu perhiasan, tapi yang kekal apa dia? Wal baqiyatu salihat, yang kekal ialah amal soleh. Yang ni bolehlah kamu berbangga, tapi tak boleh bawa sampai ke akhirat. Maka fokus yang boleh baqi, kekal. Ada pendapat yang wal baqiyatu salih ialah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Adalah khairun, lebih baik inda rabbika. Okey? Kita balik pada ayat kita. Oh, ayat ni panjang. Nak sambung ke nak berhenti? Soalan yang sangat sukar dijawab, kan? Nak sambung ke nak berhenti? Sambung? Oh, bukan suara majoriti, seorang je nak sambung. Ha? Tapi tak apalah, saya tak nak sambung. Kita sambung besok. Ada dalil sahih ke yang Rasulullah ada bela kucing? Tak ada dalil. Nabi tak pernah bela kucing. Tidak ada dalil yang sahih. Nabi tak pernah bela kucing. Dan Abu Hurairah pun dikatakan, Nabi gelarkan Abu Hurairah. Ada pendapat mengatakan dia bukan bela. Dia suka main dengan anak kucing. Dia bukan bela. Okey. Yang dalil sahihnya, Nabi bangun malam, setiap malam. Itu sahih. Sampai bengkak kaki. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah pagi besok ada kelas, kan? Ada kelas hadis Ustaz Usama pukul 10.30. Dan malam kita sambung tadabbur surah An-Nahl, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل